Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ni kita akan sambung kuliah online kita, siri yang ke berapa malam ni? Siri ke-6. 2 hari kita bercuti kerana masa kita panjang lagi. Sambungan perintah kawalan pergerakan ni, PKP ni. Jadi kita cuti 2 hari. Dan kuliah kita insyaAllah kita akan selang-seli. Hari ni ada, besok cuti, lusa ada. Kita sementara kita tunggu dulu sekejap. Macam biasa 2-3 minit kita tunggu kawan-kawan kita, teman-teman kita join dulu. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Okey, sebelum tu sementara tunggu kawan-kawan kita masuk, kita boleh share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi rakan-rakan teman-teman kita di luar sana mendapat manfaat daripada sharing kita. InsyaAllah malam ni kita akan bincang 6 syarat sah ijab qabul. 6 syarat sah ijab qabul, kita akan bincang 2 saja malam ni. Selebihnya insyaAllah ringkas saja, selebih tu tak payah. Kita akan dalam kelas yang next insyaAllah. Seperti biasa kita akan tunggu dulu kawan-kawan kita masuk. Sementara tunggu kita boleh share. Dalam 20 lebih kita akan mula insyaAllah. 20 lebih kita mula macam biasa. 20 lebih kita akan mula. Abang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah. Abang Pak Ismail, Ustaz Syahmi pun dah ada. Kita tunggu dalam 2-3 belah orang lagi. Macam biasa 20 lebih kita akan mula. 20 lebih je kita akan mula. Malam ni nak bincang 2 saja, iaitu 2 syarat sah ijab qabul. Dia syarat sah ijab qabul dia agak mudah. Yang dia kita kena faham prinsip asas dia yang kita dah bincang sebelum daripada ni, iaitu kita nak tahu apa dia ijab, apa dia qabul. Itu yang paling penting. Dan contoh lafaz ijab qabul ataupun dia panggil pembahagian lafaz ijab dan qabul. Ada lafaz sarih, ada lafaz kinayah. Yang kita nak pilih sama ada lafaz sarih ataupun lafaz kinayah. Dan kita dah tahu ijab apa dia, contoh ijab, kinayah, qabul apa dia dan contoh qabul. Dan kita dah tahu minggu ataupun 2-3 hari lepas kita dah bincang pembahagian lafaz ijab, iaitu ada lafaz ijab qabul sarih dan ada lafaz ijab qabul kinayah. Itu antara konsep asas jual beli dalam rukun yang pertama yang kita bincang, itu rukun yang pertama yang kita bincang ijab qabul, ataupun bahasa lain kita panggil syarat sah rukun ijab qabul. Itu antara benda yang penting. Rukun jual beli ni semua kita tahu ada 5 ataupun ada 6, tetapi yang paling penting yang kita nak praktisnya mesti mengikut terma dan syarat setiap rukun. Jadi terma dan syarat setiap rukun itulah yang kita cuba nak tahu, sebab kita nak patuh ataupun kita nak ikut apa terma yang syarat dan syarat yang dinyatakan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. InsyaAllah malam ni fokus kepada terma dan syarat ijab dan qabul. Dia terma dan syarat dia tak payah sangat. Ijab qabul ni antara rukun yang penting, yang menjadi tumpuan, menjadi fokus, menjadi perhatian para ulama, sehingga ulama letakkan perbahasan pertama sebelum rukun-rukun lain. Sebelum rukun aqid, sebelum rukun ma'qudun alaih, maka dibincang sirah. Ada tiga rukun jual beli yang besar, yang umum, dari sudut bilangan secara umumnya. Ada 3 rukun. Yang pertamanya akid, itu 2 orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua ma'qudun alaih, benda yang diakad. 2 iaitu barang dan price dan harga. Yang ketiganya sirah, yakni ijab qabul. Yang kita fokus ini, kita mulakan perbincangan kita syarat sah rukun, syarat sah setiap rukun
kita bincang rukun sirah dulu. Maka rukun sirah ini dia ada 6 syarat menurut kitab Matla'ul Badrain ataupun kitab Jawi dan penutup dalam kitab, dan disebut juga dalam kitab I'anatul Talibin lebih kurang 5 ataupun ayat 5. Jadi kita bincang 6 syarat ataupun 6 terma dan syarat ini, dia lebih mudah apabila kita faham dia punya konsep ijab dan qabul yang paling penting yang kita bahas sebelum daripada ni. Yang kita nak kena tahu ijab qabul itu, makna ijab qabul. Yang kedua yang kita kena tahu makna satu persatu, makna ijab, makna qabul. Yang keduanya contoh. Yang ketiganya pembahagian lafaz ijab qabul. Dan kita bincang juga sebelum daripada ni, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul, disebut sebagai bai'ul mu'atah. Itu pilihan apabila kita berdepan di lapangan dalam situasi yang sebenar, di medan, dalam praktis macam mana. Kalau kita boleh buat jual beli yang sebenar menurut mazhab Syafi'i, kita boleh akad jual beli yang sebenar menurut Syafi'i. Kalau tak boleh akad jual beli yang sebenar, maka kita boleh pilih jual beli mu'atah, iaitu jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, taqlid ataupun niat ikut pendapat Imam Nawawi yang ditarjih oleh Imam Nawawi, iaitu jual beli sah, jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Itu qaul dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. InsyaAllah kita tunggu, dah 20 lebih insyaAllah kita mula. Kita mula 20 lebih kita akan mula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi kesempatan peluang sempena COVID-19, sempena PKP ini, kita diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersama-sama dalam kuliah online, memanfaatkan masa kita berada di rumah. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan masa kita dengan pertambahan ilmu, dan salah satu ilmu yang kita belajar, yang ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala kita belajar, iaitu ilmu asah di dalam jual beli. Di samping tuan-tuan mengikuti kelas-kelas online yang lain, banyak lagi rakan-rakan kita, para tutor guru kita, para asatizah kita di luar sana, pakat-pakat buat online. Alhamdulillah, boleh kita pakat tumpan. Baik, kita akan bincang dua benda malam ni, iaitu 6 syarat ijab dan qabul. 6 syarat ijab qabul. Kita masih berada dalam rukun yang pertama. Rukun ada 3, sebagaimana kita sebut tadi. Ada secara umumnya rukun jual beli ni ada 3. Secara detailnya 3 itu dipecah kepada 6. Jadi kita mulakan perbahasan kita, perbincangan kita, iaitu setiap rukun itu dia ada syarat, ataupun bahasa kita dipanggil terma dan syarat yang ditetapkan oleh fuqaha dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Baik, kita mulakan dulu dengan perbahasan rukun yang penting di kalangan 3 rukun itu, iaitu nama dia ialah sirah. Apabila kita sebut sirah, kita dah bahas sebelum daripada ni, dia mengandungi, sirah itu lafaz yang mengandungi lafaz ijab dan qabul. Kita tak nak sebut panjang ijab dan qabul, maka ringkas dia panggil sirah. Apabila kita sebut sirah, dia merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Baik, yang paling penting ni kita sebut di awal tadi, yang kita kena faham ialah konsep ijab dan qabul. Kita betul-betul, kita kena faham betul-betul di sebalik lafaz yang kita ucap, di sebalik lafaz yang kita sebut tadi, kita kena faham apa dia ijab, apa dia qabul, supaya kita tahu ijab tu apa, qabul apa, dan contoh. Jangan kita tahu ijab saja, kita tak tahu contoh. Kita kena tahu lafaz ijab apa dia, lafaz qabul apa dia. Yang kedua kita kena tahu ialah contoh lafaz ijab dan contoh lafaz qabul. Lafaz ijab ini daripada penjual, lafaz qabul daripada pembeli. Dan kita kena tahu yang keduanya contoh lafaz ijab daripada penjual dan contoh lafaz qabul daripada pembeli. Dan yang ketiga kita sebut dalam kuliah yang terakhir dulu, iaitu
pembahagian lafaz ijab dan qabul. Ada dua. Dua bentuk lafaz ijab dan qabul. Ada lafaz sarih yang kita boleh guna dan ada lafaz kinayah. Kita dah bahas apa dia lafaz sarih dan apa lafaz kinayah. Dan lafaz sarih ini juga kita dah bahas syarat lafaz sarih. Kalau kita guna lafaz sarih, apa syarat yang ditetapkan oleh fuqaha? Syarat dia satu saja, iaitu lafzu qasdi. Sedar apa yang kita lafaz, kita sengaja lafaz, itu dipanggil lafaz sarih. Lafaz kita menyebut aku jual, kita tak menggunakan lafaz lain selain pada jual. Itu lafaz sarih. Lafaz kinayah dia ada dua syarat yang kita tetap, yang kita jelaskan sebelum daripada ni. Kena ada lafzu qasdi dan juga kena ada lafzu in ataupun dipanggil qasdul inqiyah. Qasdul lafzi dan qasdul inqiyah. Silap, bukan lafzu qasdi, qasdu lafzi. Qasad lafaz dia panggil. Baik, settle. Itu antara benda yang paling penting yang kita sebut di awal kuliah. Di awal tajuk dalam 2 hari lepas, kita kena faham satu persatu, baru kita jelas apa dia ijab, apa dia qabul, contoh ijab, contoh qabul, dan juga pembahagian ijab qabul menggunakan bentuk yang sarih dan bentuk yang kinayah. Baik, malam ni dia agak simple. Apabila kita bincang 6 terma dan syarat, dia lebih mudah apabila kita faham lafaz ijab dan lafaz qabul. Baik, ada 6 syarat ataupun 6 terma dan syarat untuk sah lafaz ijab qabul. Lepas tu kita kena tahu dulu apa dia lafaz ijab, apa dia lafaz qabul. Sebab malam ni yang kita nak bincang ialah syarat untuk mengesahkan perkataan ataupun lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli, supaya mereka ini dinamakan ikatan. Akad tu, ikatan aqdun tu kita dah bahas di awal dulu, rabtun bainal aqidain, yakni bainal bai' wal mushtari. Aqdun, jadi ikatan antara penjual dan pembeli. Ikatan itu diikat oleh ijab dan qabul. Jadi apabila lafaz ijab ada, lafaz qabul ada, dan dia ada syarat, nak dinamakan lafaz ijab dan lafaz qabul itu mesti memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha, iaitu ada 6 syarat yang dinyatakan di dalam kitab yang kita nakalkan ini. Baik, ada 2 syarat yang kita nak sebut malam ni, 2 daripada 6. InsyaAllah 4 lagi kita akan bahas dalam kuliah yang akan datang. Yang pertama, syarat yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yang pertama daripada 6 syarat ijab dan qabul. Bagaimana cara kita nak sebut ijab? Kita dah tahu cara sebut ijab. Cara sebut, saya jual, penjual kata saya jual beras ini dengan harga RM30. Dan pembeli qabul, pembeli menerima milik dengan lafaz. Jadi aqdut tamlik dan aqdut tamlik, akad tamlik wa tamalluk. Tamalluk ni penerimaan milik. Jadi akad penerimaan milik yang dipanggil ijab, penjual mengatakan saya beli beras ini dengan harga yang tersebut. Maka saya jual beras ini dan saya beli beras ini. Bagaimana cara yang mengesahkan, bukan cara ucap. Apa syarat yang ditetapkan supaya 2 perkataan ini dinamakan di sisi syarak ikatan. Tak terbatal ikatan itu, dinamakan ikatan. 2 perkataan ini dinamakan ikatan. Maka syarat yang pertamanya ialah tidak boleh diselangi antara lafaz ijab dan qabul itu dengan perkataan yang lain. Tak boleh menggunakan perkataan yang lain. Itu umum. Kejap lagi kita detailkan. Kita ulang sekali lagi. Syarat ijab dan qabul yang pertama ialah tidak boleh diselangi antara lafaz ijab dan lafaz qabul dengan perkataan yang lain, perkataan yang asing. Apa makna perkataan yang lain? Itu yang kita kena tahu. Yang tak boleh masukkan di tengah-tengah antara ijab qabul. Bukan sebelum ijab. Antara ijab dan nak qabul tidak boleh dimasukkan perkataan yang lain, perkataan yang asing. Apa makna perkataan yang asing? Perkataan lain yang tidak boleh dimasukkan
antara ijab dan qabul itu kena tahu. Apabila dimasukkan perkataan asin ini, menyebabkan ikatan ijab dan qabul itu terbatal. Tidak dinamakan ikatan, tidak dinamakan akad, tidak dinamakan ijab dan qabul. Walaupun ada lafaz ijab, ada lafaz qabul, tetapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kita memasukkan di tengah-tengah antara ijab dan qabul, kita cross, kita masukkan, kita selang dengan perkataan yang lain, perkataan yang asing. Apa makna perkataan yang lain? Ini yang kita nak bahas. Iaitu kita tidak memasukkan perkataan yang asing. Perkataan lain itu apa perkataan lain? Iaitu selain daripada perkataan yang pertamanya. Ni yang kita kena tahu. Yang kata perkataan yang asing. Syarat pertama ni, tak? Dia nampak. Pertama ni syarat terma yang pertama apa dia? Tadi terma pertama tidak boleh diselangi dengan perkataan yang asing. Perkataan asin atau perkataan lain. Baik, tak boleh diselangi, ini syarat dia. Tidak boleh diselangi ataupun dimasukkan, ikut nama guna ayat apapun, diselangi dengan perkataan asing. Yang kita nak bahasnya ialah perkataan asing yang kita kena tahu. Tidak boleh diselangi dengan perkataan lain. Ini yang kita nak bahas. Apa perkataan lain? Perkataan lain. Yang kita nak bahas ni ialah perkataan lain. Perkataan lain yang tidak boleh dimasukkan antara ijab dan qabul. Antara perkataan lain, antara ijab dan qabul. Yang kita sebut tadi tidak boleh diselangi antara ijab dan qabul itu dengan perkataan lain. Ni. Tidak boleh diselangi dengan perkataan lain antara ijab qabul. Antara lafaz ijab dan qabul. Baik. Perkataan lain yang kita kena faham. Apa makna perkataan lain? Pertamanya, perkataan yang tidak ada kena mengena dengan akad. Ni pendetailan. Pertamanya, yang kata perkataan lain tidak boleh diselangi perkataan lain antara lafaz ijab qabul. Perkataan mana perkataan lain? Pertamanya ialah perkataan yang tidak ada kaitan ataupun kena mengena dengan akad jual beli. Pertamanya ialah perkataan yang tidak ada kaitan. Yang tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan jual beli. Tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Dia panggil bukan perkataan yang bukan ataupun tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Perkataan yang tidak ada kena mengena dengan akad. Yang tidak ada kena mengena dengan akad. Bukan dia panggil muqtada aqdi. Perkataan yang tidak ada kaitan langsung dengan akad jual beli. Kalau perkataan yang ada kaitan dengan akad jual beli, itu tidak memberi kesan. Maksudnya dia tidak membatalkan ijab qabul. Yang bincang ini, yang batal ijab qabul ini, yang tak dinamakan ijab qabul ini, apabila kita masukkan perkataan lain antara lafaz ijab qabul. Apa perkataan lain? Perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Bukan aqdi, bukan muqtada aqdi. Dalam bahasa Arab dia panggil bukan muqtada aqdi. Mana contoh dia? Perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli ni. Akad jual beli tidak ada langsung kaitan dengan akad jual beli. Contoh dia. Contoh ni kita tulis sendiri. Contoh dia macam mana?
penjual kata, saya jual, kita pergi kedai, kita beli beras satu guni, beras kapik tu harga dia, letaklah contoh harga RM30. Brand apa pun tak kisah, contoh saja. Kita kata, ban berapa harga beras ni? Dia kata RM30. Kita setuju nak beli. Okey, setuju. Lalu kita angkat barang ni letak depan cashier. Kata penjual, dia kata, ni, saya jual. Kita dah bawa keluar dah duit. Kita bawa keluar duit 30. Kemudian beras dah ada depan kita. Beras ni lah yang kita nak. Beras dah tentu dah beras mana kita nak. Ambil beras tentu satu-satu dulu. Tentu. Lalu banyak-banyak timbunan, kita ambil dulu satu. Tentukan dulu. Beras dah jelas, tentu. Lalu duit pula, muayyan. Duit, dia panggil harga yang muayyan dulu. Duit pula kita keluarkan duit. Sekeping RM50. Dia nampak kita sekeping RM20, dia senyap tak kata apa, maknanya dia setuju dengan duit yang kita nak tukar. Baik. Dia kata saya jual lah beras ni, dia ijab dulu. Kita nak qabul. Dia kata saya jual lah beras ini dengan harga RM30. Itu skrip yang penuh. Ataupun biasanya hari ni tak guna skrip penuh. Dia guna paling ringkas. Saya jual beras ni. Sah ke tidak? Sah. Kalau dia kata saya jual pun sah. Paling pendek bi' tukar. Dia tak kata haza bi kaza. Paling pendek skrip dia, lafaz ijab yang paling pendek, lafaz qabul paling pendek, lafaz ijab paling pendek sah, iaitu dia kata bi' tukar. Aku jual. Kenapa sah? Kerana barang dia tak sebut dah. Barang itu kita dah tentu barang mana. Harga dia tak sebut, kita dah tahu, dah maklum harga RM30. Barang mana kita dah tahu, beras yang kita tentu. Beras kita dah tentu, barang harga kita dah maklum, maka sah walaupun dia sebut satu je item. Dia kata saya jual. Apabila dia sebut saya jual, syarat dia sebelum kita qabul, sebelum kita kata saya beli, jangan keras dengan perkataan lain antara lafaz ijab. Lafaz yang penjual kata saya jual, kita jangan masukkan lafaz lain. Kita kena terus kata saya beli, settle. Boleh sembah lain. Apabila kita kata saya beli, barang duduk depan kita dah, tak qabat lagi, tak apalah, kita nak sembah lain, boleh. Sembah apa pun, dia tidak menjejahkan lafaz ijab qabul. Tetapi, contoh, kalaulah kita masukkan, kita cross dengan perkataan lain. Tengok dulu perkataan lain itu, adakah perkataan yang ada kaitan dengan akad? Kalau perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad, tidak ada kena-mengena dengan akad, maka terbatal ijab qabul kita. Tetapi perkataan yang ada kaitan dengan akad jual beli, tak terbatal. Mana contoh perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad? Ni. Perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad. Mana contoh dia? Contoh dia. Penjual kata, saya jual lah beras ini dengan harga RM30. Ataupun dia kata, saya jual lah beras ni. Lalu kita sebelum kita qabul, sebelum kata saya beli, ban. Lama tak nampak ban, sihat ke? Boleh menjual ni, sihat ke? Kita tanya khabar dia dulu, sihat ke tidak? Dia tak apalah, dia nak jawab atau tak jawab, tak apa. Kita, baru kita kata, okey ban, saya beli dah. Kita pun hulur duit. Maka dia terbatal ijab qabul. Tak boleh. Sebab kita memasukkan perkataan tanya khabar dia tu, apa khabar ban? Sihat ke sekarang ni ban? Sempena musim COVID-19 ni, boleh buka kedai ni, sihat ke tak? Sihatlah dia kata. Kita kata, okey bang, saya beli. Di tengah-tengah tu, apabila penjual kata saya jual, di tengah kerah dengan perkataan lain. Kanya khabar tu ada kaitan dengan akad jual beli? Tidak ada kaitan. Apabila perkataan yang tidak ada kaitan, maka dia menjejaskan ijab dan qabul. Kena ulang balik. Ni contoh, buat sendirilah. Contoh dia tu kita dah sebut. Contoh. Apa pun tak kisahlah. Ni contoh saja tanya khabar. Contoh yang kedua yang tidak ada kaitan macam mana? Kita sembang anak kita, sama juga. Bawa anak kita sekali. Dia sembang anak kita. Kalut dengan anak kita. Penjual kata saya beli, saya jual ban dengan harga RM30. Kalut dengan anak kita. Anak tu berlari dalam kedai. Mai, jom berlari. Nak balik dah. Nak balik dah. Jom, nak balik dah. Saya beli. Maka tak boleh. Dia memasukkan perkataan panggil anak itu. Panggil anak ada kaitan dengan akad jual beli? Tidak ada kaitan. Maka batal. Akad jual beli kena mula balik.
Baik contoh yang ada kaitan, kalau ada kaitan dengan akad jual beli, tak membatalkan akad jual beli walaupun kita kerah dengan perkataan. Mana contoh dia? Contoh dia, kita kata, jual kata, kita kata, ban, berapa sekilo ikan ni? Oh, dia kata, ban, ikan kembung mahal sekali, ban, fikir, sempena COVID-19 ni, nak keluar ke laut tak boleh. Berapa sekilo kembung ni? Dulu, ban, RM18 sekilo. Dulu, ban, RM26 sekilo. Sekarang harga RM35. Dia kata, saya jual lah, ban. Abang nak tak 35? Nak, tak apalah. Walaupun mahal, kita nak juga. Reda. Dia jual beli ni, innamal bai' antaradin. Apabila penjual setuju, pembeli setuju, jadi. Walaupun mahal. Maka kita kata, tak apalah, mahal-mahal. Penjual kata, saya jual abang harga ikan kembun sekilo harga RM35. Kita pun tak kobo lagi, tak kata saya beli lagi. Terus kita kata, mahal RM35. Baik aku beli ayam 2 kilo, dapat 2 ekor lah. Kalau RM35 ni, ayam dah dapat 2 ekor lebih dah. Tak apalah, saya belilah. Maka cross itu ada kaitan dengan akad. Mahal murah itu jual beli. Kaitan dengan barang. Ada kaitan dengan ada kaitan dengan barang. Kerana barang itu barang yang mahal, barang yang murah. Tak apa. Itu kena faham. Yang kata ada kaitan dengan akad jual beli. Akad jual beli ni merujuk kepada barang. Bukan merujuk kepada akik. Bukan merujuk kepada kriteria akik. Sehat ke tidak? Macam mana akik orang berakad? Tidak. Merujuk kepada akad jual beli. Baik, contoh habis. Selesai. Perkataan yang lain. Yang kedua, dia ada 3 semua. Tidak boleh diselangi dengan perkataan lain antara lafaz ijab qabul. Apa perkataan lain? Yang pertama ialah perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Kalau ada kaitan dengan akad jual beli, tak apa. Kerah pun tak apa, selan pun tak apa, masuk pun tak apa. Di tengah-tengah tu, sebelum qabul. Kalau ijab lah, kalau qabul dah, tak apa, tak menjadi isu dah, bersembah pun. Ini di tengah-tengah ijab dah qabul, jangan bersembah. Kena terus qabul dulu baru nak bersembah. Sabarlah, nak bersembah banyak pun. Jenis qabul. Jenis hormat cakap ni. Yang kedua, perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli pertama. Yang kedua apa dia? Perkataan lain yang kedua selain daripada mana? Yang dinamakan perkataan lain. Dia kata jangan diselangi dengan perkataan lain. Perkataan lain ini iaitu perkataan yang tidak ada maslahah akad. Perkataan yang kedua, ni kena ingat ni, tak tasyad. Nafa ni. Kalau dalam kitab umum dia kata tidak boleh diselangi dengan perkataan lain antara lafaz ijab qabul. Tu je. Yang nak tahu perkataan lain perkataan mana? Ini pendetilan. Perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli, dan yang keduanya perkataan yang bukan masalah akad. Perkataan yang ada masalah akad. Baik. Tidak boleh diselangi perkataan lain. Perkataan lain yang keduanya ialah perkataan yang bukan masalah akad. Masalah akad. Apa dia? Kepentingan akad. Masalah ni kepentingan. Kepentingan akad. Masalah akad dia panggil masalah akdi. Kepentingan akad ataupun maslahah akad. Maslahah akad di sisi syarak. Ini kena apa? Baik. Isu dia yang kita bincang ni, asas dia, syarat pertama ni tidak boleh memasukkan perkataan lain selain daripada skrip ijab dan qabul. Yang dibenarkan ijab hanyalah skrip lafaz ijab qabul. Yang dibenarkan qabul hanyalah lafaz ataupun skrip qabul oleh jual beli. Kalaulah skrip itu yang kita masukkan di tengah-tengah itu tidak ketambahan perkataan lain yang bukan termasuk dalam lafaz ataupun dalam skrip qabul, dalam skrip qabul ataupun ijab, maka dia boleh membatalkan ijab dan qabul. Dia boleh membatalkan ijab qabul itu perkataan lain
Perkataan pertamanya perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Yang keduanya perkataan yang bukan kepentingan akad, bukan maslahah akad. Apa dia maslahah akad? Jadi akad itu ada maslahah di sisi syarak, ada kepentingan. Apa dia kepentingan akad? Kalau kepentingan akad boleh, faham? Kepentingan akad boleh, tidak memutuskan, tidak membatalkan ijab qabul. Apa dia kepentingan akad? Kepentingan akad yang pertamanya ialah khiyar, memilih khiyar. Yang keduanya ialah memilih saksi. Dia memasukkan perkataan khiyar, dia memasukkan perkataan aku pilih saksi dalam jual beli ni. Itu perkataan dia masukkan dalam ijab dan qabul, tidak membatalkan ijab qabul. Faham tak? Itu yang kedua. Yang kedua, mana contoh dia? Khiyar. Contoh. Kita ambil contoh. Ini perkataan yang bukan kepentingan akad. Mana kena tengok perkataan dia masuk tu adakah ada kaitan dengan akad ataupun ada kaitan dengan kepentingan akad. Dia masuk tu. Kalau dia masuk tu tidak ada kaitan dengan akad, tidak ada kaitan dengan kepentingan akad, maka batal. Batal ijab qabul. Tapi kalau kita tengok perkataan yang dia masukkan itu dan ijab qabul tu, perkataan yang ada kaitan dengan perkataan yang termasuk dalam kepentingan akad. Apa dia kepentingan akad? Memilih khiyar, itu maslahah akad. Memilih saksi, masalah akad. Contoh macam mana? Tengok contoh. Penjual kata, contoh ni pembeli. Pembeli sebelum dia qabul itu dia masukkan perkataan lain. Tapi perkataan dia masuk itu ada kaitan ataupun termasuk kepentingan akad. Dia pilih khiyar. Maka khiyar ini antara syariat di dalam muamalah yang Allah Ta'ala sediakan kepada penjual dan pembeli. Kita akan belajar ada 3 syarat, 3 khiyar. Pertama khiyar syarat, khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiganya khiyar aib. Khiyar ni, apa dia khiyar? Pilihan. Allah tawarkan pilihan kepada penjual dan pembeli sama ada untuk meneruskan akad jual beli dia jadi ataupun cancel, tak jadi. Boleh tak jadi ataupun nak jadi jual beli dia ini, boleh. Allah Ta'ala tawarkan khiyar ini. Ada 3 jenis khiyar. Pertama, Allah tawarkan khiyar secara langsung, secara auto. Nama dia ialah khiyar majlis. Khiyar majlis tak perlu kita pilih di dalam akad, memasukkan dalam akad ijab qabul, tak perlu. Kerana khiyar majlis auto Allah Ta'ala beri kepada kedua-dua orang yang berakad. Selagi mana dia tak berpisah daripada majlis jual beli dia diberi pilihan oleh Allah Ta'ala sama ada nak meneruskan jual beli dia jadi ataupun dia nak cancel. Dia dah qabak siap tapi masih dalam majlis, dia boleh cancel, boleh stop, boleh minta penjual, sorry saya tak jadi jual beli ni, saya nak pakai duit balik. Maka wajib kata penjual bayar, pulangkan balik duit dia, dan pembeli pulangkan balik barang, kerana masih berada dalam majlis. Itu dia panggil khiyar majlis. Ada yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat ni syarat 3 hari 3 malam. Tapi dia kena pilih di dalam ijab qabul. Ini dia panggil khiyar yang bukan auto. Dia kena pilih. Allah berikan khiyar syarat selama 3 hari untuk dia fikir nak teruskan jual beli ataupun nak cancel jual beli selama 3 hari. Tetapi prosedurnya mesti memilih khiyar syarat di dalam ijab qabul. Maka khiyar ini termasuk di dalam maslahah aqdi. Maslahatu aqdi. Termasuk maslahah akad. Termasuk dalam masalah akad. Baik. Contoh macam mana? Yang kata masukkan perkataan khiyar tidak menjejaskan lafaz ijab qabul. Tak menjejaskan lafaz ijab qabul. Tak batal lafaz ijab qabul. Walaupun dia masuk perkataan lain. Tapi perkataan lain itu termasuk perkataan yang ada kaitan dengan masalah akad. Mana contoh? Penjual kata saya belilah. Kita jual beli. Contohlah. Kita jual beli kasut. Jual beli apa saja tak kisah. Jual beli kasut ke, jual beli apa baju ke, jual beli mentol ke, jual beli motor ke, jual beli barang besar tak kisah. Kita kata, penjual kata saya jual lah barang ini
dekat kamu, harga dia RM100. Lalu dia boleh pilih satu antara dua, ataupun kedua-dua nak pilih khiyar boleh. Tak syarat. Siapa nak khiyar, dia kena sebut dalam majlis ijab dan kabul. Lalu contoh dia, pembeli pilih khiyar. Pembeli kata, saya belilah mentol lampu ini dengan harga RM5 dan saya pilih khiyar di belakang. Adakah dia masukkan perkataan asin itu boleh menjejaskan lafaz ijab qabul dia? Maka tidak menjejaskan lafaz ijab qabul dia. Baik, settle. Yang kedua, yang ketiga, dia ada 3 perkataan lain. Yang ketiga ni, yang kata perkataan lain ni, perkataan tak nampak dah dalam bos sekali kalau tulis bos. Nampak tak? Kalau Tak nampak? tak, daripada Yang ni nampak? tu nampak sampai kat contoh je. Tadi contoh tadi. Pada padamnya tu tidak boleh diselangi. Okay, dia ada 3 semua. Jadi perkataan lain antara lafaz ijab qabul ni selain daripada 3 tadi. Selain daripada perkataan yang tidak ada kaitan, tidak ada kena-mengena dengan lafaz akad jual beli. Yang keduanya perkataan yang bukan maslahah. Dan yang ketiganya, ini 3. Yang ketiganya ialah perkataan. Kata lain ni, perkataan apa? Perkataan yang bukan disunatkan dalam akad. Dia panggil mustahabun, dia panggil perkataan yang bukan mustahabun fi aqdi. Kalaulah perkataan itu termasuk mustahabun fil aqdi, itu tak apa. Perkataan yang bukan disunatkan akad, tidak ada perkataan dia masukkan itu tak sunat pun dalam akad. Tetapi kalau dia masukkan perkataan itu sunat, dia masuk dalam akad, maka tidak terjejak. Contoh, penjual kata, saya belilah, saya jual lah motor ini kepada kamu dengan harga RM5,000 secara tunai. Kita beli motor tunai, tak beli hutang. Nak beli hutang betul? Tak apa, contoh je lah. Kita pun jawab, kita cross dengan perkataan lain. Tapi perkataan yang kita cross itu perkataan yang sunat. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belilah motor ini dengan harga RM5,000 tunai. Boleh ke tidak dia memasukkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, tidak menjejaskan lafaz ijab dan lafaz qabul. Kenapa? Kerana termasuk mustahabun fil aqdi. Termasuk lafaz basmalah itu lafaz yang sunat sebelum akad. Baik, settle. Satu lagi. Kita malam ni kita nak sebut 2 saja. Settle. Ni mudah saja. Yang penting kita tahu lafaz ijab qabul kita nak guna apa. Kita nak guna saya jual ataupun saya beli. Itu paling penting. Sebab ada orang tanya, boleh tak saya lafaz ijab qabul, lafaz ijab dengan kata saya jual saja? Ataupun dia kata, boleh tak saya sebut saya qabul ni saya beli saja? Penjual ni kata dia penyegang sangat, malas sangat dah. Nak sebut panjang-panjang malah. Dia tak nampak ke pahala tu. Dia kata sebut pun bukan ada apa, dapat duit dah. Jadi dia kata saya jual lah. Tak apa. Masih lagi ada nak sebut. Malah sebut langsung tu. Senyap terus. Tak cakap apa, senyap terus. Tak ada bunyi apa pun. Holo je. Itu kita dah bahas lah, banyak ulama atas. Tak apalah. Jadi kita ada orang tanya, boleh tak penjual kata saya jual saja. Tak kata saya jual barang ni, tak kata saya jual beras ni dengan harga RM30,000, tak kata pun. Tunai tak kata. Sah ke tidak akad? Sah ke tidak lafaz ijab qabul? Lafaz qabul. Lafaz ijab. Jangan dia bertukar lah. Lafaz ijab mana, apa qabul mana? Ni lafaz sah tak tidak? Dia kata saya jual, tak sebut jual apa dia, tak sebut harga berapa, tak sebut tunai ke cash, tunai ke hutang. Sah. Sebab apa sah? Tapi kena tahu syarat. Kerana dia hanya lafaz, dia lafaz saya jual. Satu je lafaz, saya jual.
Itu syarat sekurang-kurang sah, lafaz ijab dan lafaz qabul. Lafaz qabul beli, saya beli. Tapi syarat dia, syarat apa? Syarat dia kena maklum barang mana, tentu barang mana. Yang kedua, dia kena maklum harga berapa. Dia kena maklum. Dan yang ketiga tu cash atau tunai, dia kena maklum. Baik. Dan pembeli pun jawab saya beli. Itu penting, itu yang pentingnya. Manakala kita bincang malam ni, di tengah-tengah tu tidak boleh nak memasukkan dengan perkataan yang lain. Perkataan lain tu kena faham ada 3. Maksud perkataan lain tu perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad jual beli. Yang kedua, perkataan yang tidak ada maslahah, perkataan yang bukan maslahah akad. Dan yang ketiga, perkataan yang tidak disunatkan dalam akad. Nah, itu maksud perkataan lain. Baik, settle. Kita terus kepada yang kedua. Yang kedua apa dia? Kedua mudah, lagi pendek yang kedua. Lepas tu terma dia ni 5 terma syarat, terma dan syarat, 6 terma dan syarat ini dia tak payah untuk kita implement, untuk kita praktis dia tak payah. Biasa kita buat. Yang penting ada je, yang kita kena tahu sekan ada ijab, ada qabul. Dan contoh lafaz ijab, contoh lafaz qabul, itu penting. Baik, contoh yang kedua, terma yang kedua. Terma yang kedua yang kita nak kena tahu ni ialah apa terma kedua? Tidak boleh diselangi dengan tempoh masa yang lama antara ijab qabul. Ini syarat kedua. Syarat pertama dah settle, syarat kedua ini terma. Kita panggil term of condition lah, terma dan syarat. Terma dan syarat. Terma dan syarat, ijab qabul. Ijab qabul. Ijab dan qabul. IQ dia panggil. Terma dan syarat IQ. Bukan IQ Max Amindah. Ijab qabul. Yang keduanya, tidak diselangi dengan masa yang lama antara ijab qabul. Ini mudah. Tidak diselangi dengan masa yang lama. Tidak diselangi dengan masa yang lama. Masa yang lama antara ijab qabul. Antara ijab dan dia antara lafaz ijab dan lafaz qabul, terma yang kedua tidak boleh diselangi dengan masa lama. Jangan kita biarkan nak qabul itu ambil masa lama, jangan, dia putus. Dia kena mula balik, mula ijab balik. Tak boleh selang lama. Sebab tu tengok orang akad nikah dia sama ni. Terma pertama dengan terma kedua dia sama dengan akad nikah dan akad jual beli. Akad nikah antara ijab daripada tu imam dan qabul daripada pengantin tak boleh diselangi dengan masa lama. Antara ijab daripada wali, daripada imam dan qabul daripada pengantin. Maksud masa lama tu macam mana? Maksud masa lama, dia ada 2 pandangan. Qaul yang mu'tamad, maksud masa lama berapa qadar masa dia. Yang paling penting di sini ialah kita nak tahu qadar masa yang lama. Ini paling penting. Dia kata lama yang memutuskan ijab qabul, kena ijab balik, kena penjual kata saya jual barang ini dengan harga sekian. Tiba-tiba lama kita berhenti sebelum kita kata qabul. Baik, qadar masa yang lama ni diukur dengan cara macam mana? Macam mana kayu ukur dia? Maka pengukur dia, kayu ukur dia, masa ini
qaul yang mu'tamad dia berdasarkan kepada apa dia? Kepada bacaan. Kembali balik dalam ibadat, iaitu kepada bacaan yang memutuskan Fatihah. Yang memutuskan mualak dalam Fatihah. Itu. Qadar mana? Qadar bacaan yang memutuskan mualak dalam Fatihah. Tu dia panggil. Qaul mu'tamad, kita diam lama tu tak terus qabul, lama kita ambil masa untuk qabul, tu dia panggil selangi. Jangan kita selangi dengan masa yang lama. Apa makna masa yang lama? Kita berhenti lama sebelum kita jawab saya beli. Maka lama itu diukur qaul yang mu'tamad berdasarkan ukuran masa yang memutuskan bacaan, yang memutuskan mualak bacaan Fatihah. Di dalam diam ibadat. Tu dia yang memutuskan, mualak. Dia yang memutuskan mualak. Macam mana? Yang kata lama itu qadar tak boleh lebih daripada qadar sekali waqaf. Ini yang mu'tamad. Adapun yang dhaif, itu lama pada huruf. Asal jangan nampak lama pada huruf. Orang cakap, semua cakap lama tu baru qabul. Itu dhaif. Tapi mu'tamad sekejap saja. Mu'tamad ini dia lebih daripada masa sekali waqaf. Maksudnya sekali tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu waqaf. Itu dia panggil sekurang-kurang waqaf. Sekurang-kurang waqaf, nak dinamakan waqaf, paling pendeknya ialah mesti sempat masa untuk sekali tarik nafas. Walaupun dia tak tarik nafas. Itu dia panggil waqaf ni berhenti. Berhenti. Jangan berhenti lama. Berhenti lama ni maksud dia berhenti yang lebih daripada qadar waqaf. Qadar sekali tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Jangan lama. Sambut. Ar-Rahmanur Rahim. Itu qaul yang mu'tamad. Sekejap saja. Saya jual lah beras ini dengan harga RM30. Jangan lama. Jangan mendengar dulu. Aku nak beli ke tak nak beli? Nak beli ke? Jadi ke? Duit ada RM30 ni. Beras dah RM25, lebih RM5 lagi. Nak beli susu lagi, tu lagi. Saya belilah. Tak boleh. Dah lama berhenti. Itu qaul mu'tamad. Tapi kalau qaul dhaif, lebih daripada masa mualak pun, maka sah. Settle. Itu dua syarat yang kita bincang malam ni. InsyaAllah keempat, kelima, keenam, ketiga, keempat dan kelima, keenam lebih lagi lebih mudah lagi. Tak banyak perbincangan dah. Yang satu je yang panjang. InsyaAllah kita akan bincang lain kali. Kita bincang dalam siri yang akan datang secara santai-santai, secara ringkas-ringkas saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sempat lagi jawab soalan. Satu soalan kita nak jawab malam ni, soalan yang berkaitan dengan kutu. Dia ada 2-3 soalan, tapi saya nak jawab satu dulu malam ni, dan selebih itu insya-Allah saya akan jawab akan datang. Dalam besok kita cuti. Kita bagi cuti. Boleh. Rakan-rakan kita nak masuk kelas lain, ada yang kelas sekali 99, ramai yang mula kelas 9 lebih. Jadi tak sempat untuk nak mengaji kelas lain, dan kita bagi peluang ke rakan-rakan kita. Malam ni ada, besok cuti, lusa ada. Sebab kita banyak hari lagi kita berkurung ataupun kita menjalani tempoh PKP ni lebih kurang banyak 14 hari lebih lagi. Hari ni baru 28, 14 hari, dan kalau disambungkan lagi-lagi panjang. Kita harap-harapnya tak sambung lah, tapi dengan kemungkinan mungkin nak disambungkan lagi. Baik. Kita nak jawab soalan terus daripada ini. Kita nak jawab soalan. Alhamdulillah ramai. Semua malam ni tak ada. Kalau ada soalan malam ni, kalau tak ada pun tak apalah, lagi baguslah tak ada soalan. Kalau ada soalan kita akan jawab next. Kita akan jawab.
next kelas lah. Biasa nak jawab soalan kalau adalah soalan yang ditanya oleh Cikgu Hanisah ke apa. Soalan tak silap. Cuba baca soalan tu. Kutu Kutu. Kaitan dengan Kutu. kutu. Okey. Macam mana kita nak guna akad kutu? Ni banyaklah orang kita main kutu ni familiar lah dalam masyarakat kita. Main kutu. Soalan pertamanya kutu. Soalan kedua saya akan jawab berkaitan dengan cara nak bayaran kad debit ataupun kad kredit. Bagaimana cara kita nak bayar? Kita nak buat pembayaran online melalui debit card ataupun kad debit card ataupun kad Visa dan sebagainya, Mastercard dan sebagainya. Itu akan datang. Baik, malam ni kita nak jawab dulu soalan berkaitan dengan kutu. Baik, kutu ni kita nak akad apa untuk mengesahkan? Baik, sebelum tu saya ulang sekali lagi kenapa nak ada akad. Jadi ini asas yang perlu kita settlekan terlebih dahulu. Sebelum kita detailkan akad, kita nak kena settle terlebih dahulu kenapa kita nak kena ada akad. Ini menjadi polemik, menjadi pertanyaan, menjadi argument banyak orang. Dia kata kenapa nak kena ada akad. Itu kita nak jawab dulu isu. Isu ni mesti dirungkai terlebih dahulu. Mesti buka minda dulu. Kita selalu guna ayat mesti buka minda muamalah. Kena tanam dalam pemikiran kita, dalam minda kita, kepentingan muamalah, minda muamalah. Kenapa kena ada akad setiap transaksi, setiap pertukaran harta dengan harta kena ada akad. Kita dah sebut di awal dulu, asas dia mesti ada akad. Akad mana pun tak kisah, pilihlah akad mana pun. Untuk apa? Untuk mengesahkan supaya harta kita sah di sisi syariat. Sebab kita ni kena ikut kerangka peraturan muamalat Islam. Kalau tak ikut akad, orang jahiliah dulu tak ada menjadi isu apa pun. Kan dia tidak diturunkan sistem muamalat zaman mereka. Sebab tu dipanggil jahiliah. Jahiliah ni merujuk kepada zaman yang tidak diturunkan wahyu kepada mereka. Tidak diturunkan sistem hidup, tidak diturunkan peraturan hidup yang ni peraturan wahyu ke atas mereka. Maka dinamakan jahiliah. Mereka tukar ikut dan. Mereka makan riba secara bermaharajalela pada zaman jahiliah. Mereka mengenakan bermacam-macam akad hutan, mengenakan bermacam-macam manfaat. Maka Islam datang membawa sistem ataupun peraturan yang jelas berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan pengurusan harta benda, perpindahan milik harta benda sesama manusia ini mesti diurus dengan sistem ekonomi Islam yang kita panggil muamalah. Itu asas dia, supaya harta kita nak pindah kepada manusia, nak pindah kepada kawan kita, nak pindah kepada pihak lain, supaya harta itu sah di sisi syarak. Apabila sah, maka boleh milik. Apabila sah, maka sah tasarruf. Apa dia tasarruf? Sah kita makan, sah kita guna, sah kita hebah, sah kita hadiah, sah kita dia panggil jual beli. Itu yang paling penting. Yang nak paling penting sangat-sangat asas dia nak mengesahkan pertukaran kita. Maka dalam isu kutu ini kita nak guna akad apa? Dia boleh guna satu daripada dua akad kutu ni. Pertamanya, ini akad yang familiar yang digunakan dalam keuangan Islam. Digunakan kutu ni dia bukan di peringkat kampung je, bukan dia ada akta dia. Di peringkat Bank Negara Malaysia BNM ni pun dia ada akta. Bukan kutu ni bukan zaman sekarang, dia mula dah lama dah. Sebab tu dalam perbahasan ekonomi atau keuangan kontemporari dibincang di peringkat panel syariah Bank Negara, benda ni dibincang. Jadi akad yang familiar digunakan, satunya ialah menggunakan konsep akad hutang. Dia termasuk akad hutang. Yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i boleh juga digunakan menggunakan akad hebah. Ini last choice. Kalau kita tak nak menggunakan akad pertama, akad hutang,
Yang keduanya kita boleh guna akad hebah. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, boleh kita guna akad hebah. Bukan hebah bersawak, akad hebah saja. Baik, pertama, konsep pertama, kita nak sebut secara kasar saja kutu ni. Kita tak sebut secara detail. Secara detail, kalau dalam SOP ataupun prosedur peringkat kewangan Islam, banyak diambil kira. Antaranya unsur-unsur kepercayaan, saling percaya, mempercayai antara ahli diambil kira. Yang kedua, diambil kira juga ialah apa dia? Risiko yang bakal berlaku dalam sistem kutu itu. Dan yang ketiganya, diambil kira juga dalam perbahasan kewangan Islam ini, iaitu manfaat yang mereka dapat. Sebab apa mereka ambil kira ni? Takut dalam mazhab Maliki, bukan mazhab kita, dalam mazhab Maliki takut berlakunya riba. Lepas tu mereka bahas. Jadi kita nak cerita asas saja. Unsur-unsur tadi kita tak nak cerita. Kita cerita asas, iaitu konsep yang kita boleh apply. Pertamanya ialah konsep akad hutang. Akad hutang, ataupun dia panggil aqdun qardi, akad hutang. Akad hutang ni, jadi pertamanya dia punya proses dia, kutu ni, pertama ahli, yang kedua dia ada ketua. Dia ada ketua, dan yang ketiganya bagaimana praktis ahli nak bayar kepada ketua, dan ketua nak bayar kepada orang yang mendapat giliran. Sebab tu dia ada cabutan undi. Sebab tu kita nak cerita ringkas saja. Kita tak cerita secara detail. Ahli, kedua ketua, yang ketiganya cabutan undi, yang keempatnya adalah bagaimana sistem giliran. Yang pertama siapa dapat, maka ketua nak bagi kepada orang yang dapat giliran pertama. Apa akad nak guna? Baik. Pertama kita akad hutang. Akad hutang ahli serahkan kepada ketua, dan ketua serahkan kepada penerima. Jadi penerima ni ikut giliran. Penerima ni dia ikut sistem giliran. Sistem giliran, cabutan undi. Dan penerima ni dia akan bagi pula, sama je, penerima ni bulan-bulan lain dia akan bagi kepada ketua. Jadi ahli kepada ketua, dan ketua akan pas kumpul duit, dapat akan pas kepada penerima. Baik, konsep dia hutang. Ahli dia pas kepada ketua. Atas dasar apa? Akad apa? Dia akad hutang. Dia bagi hutang kepada ketua. Contohlah, kita bagi contoh. Sebulan kutu kita 100. 100, ahli kita ada 10. Jadi kita akan dapat 1000. Baik. Ahli ni, 10 orang ahli akan bagi kepada ketua dia. Akad apa dia? Semua ahli ni dia akad hutang. Bagi ketua. Berhutang kepada ketua. Ini kita buat konsep ketua. Ada kalau setengah tu dia direct kepada penerima. Ada juga, tapi sekarang ni majoriti kebanyakan dilantik ketua. Prosedur sekarang ni kutu kebanyakannya ada ketua. Mudah sebab ketua je yang collect daripada ahli. Dapat semua, ketua ni bagi kepada penerima. Baik. Jadi ahli ni dia bagi kepada ketua, dia niat, boleh niat lafaz soreh ataupun kinayah. Dia nak guna kinayah ataupun soreh. Kalau kinayah, senyap termasuk kinayah, dia niat hutang kepada ketua. Ketua dapat total 1000. Kalau termasuk ketua ni 10, jadi dapat 900 je lah. Dapat 900 ketua. Jadi ketua ni dia sah milik. Kenapa? Kerana orang niat bagi hutang kepada dia. Niat bagi hutang.
Jadi ingat, hutang ni, akad hutang ni salah satu akad milik untuk mengesahkan harta ahli nak bagi kepada ketua. Jadi ketua sah milik. Dia dah ada dalam tangan ketua ni 1,000 contohlah, ataupun 900. Faham tak? Jadi ketua ni pastikan bahawa penerima ni sah milik. Kena ada akad juga. Ketua dia nak pas kepada penerima, dia kena ada akad. Yang ni akad hutang. Apabila akad hutang, ketua nak kena bayar kepada setiap ahli. Sebab akad hutang. Sebab tu setiap ahli 10 ni semua akan dapat. Setiap ahli akan dapat. Nah, jadi ketua ni dia akan bayar sebab tu akad hutang. Ketua akan tetap kena bayar 100. Setiap orang ketua akan bayar. Baik. Apabila dia guna akad hutang, maka sah. Kita yang penting sah dia guna. Dan ketua ni nak beri kepada penerima, dia kena ada akad nak supaya penerima sah. Akad apa dia boleh guna? Dia boleh guna akad hutang juga. Dia boleh guna akad hutang ataupun akad heboh di sini. Dia boleh akad heboh boleh. Heboh sah ataupun akad hutang. Penerima ni dia dapat 1,000 ataupun 900 lah. 1,000 ataupun 900. Dia akad dengan ketua 1,000. Ketua bagi hutang kat dia 1,000. 900 senang. 900. Akad apa? Akad hutang. 9 bulan ni dia nak kena bagi kepada ketua 100. Ni hutang. Dia terima hutang. Akad heboh atau akad hutang. Jadi kita sebut akad hutang dulu. Akad hutang. Baik. Ketua akad hutang kepada penerima. Maka penerima apabila ketua bagi hutang, dia kena ingat setiap bulan dia kena bagi balik kat ketua. 9 bulan lagi dia kena bagi balik kat ketua. Sebab apa? Sebab ketua bagi hutang kat dia 900. Faham tak? Tu kutu. Ini dia punya cara untuk apply kutu. Kita boleh guna akad hutang. Ini akad yang popular yang digunakan dalam sistem keuangan kontemporer. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Yang ni pun mazhab Syafi'i juga. Yang kedua, kita boleh angkat heboh. Yang ni saya tak nak terang sebab mudah aja. Heboh mazhab Syafi'i. Heboh ni kita nak bagi sah saja. Ahli heboh kepada ketua dan ketua heboh kepada ahli. Nak bagi sah hutang. Ini simple. Baik, saya tahu, wallahu a'lam. So, insya-Allah soalan, kalau ada soalan lain kita akan jawab dalam kelas yang akan datang. Terima kasih banyak kepada yang join. Ada siapa ketua kutu? Ada yang ketua kutu. Kalau ada soalan-soalan, insya-Allah kita akan jawab lain kali. Oh, cikgu ketua kutu. Okey, cantik. Jadi ketua kutu, ahli bagi kepada dia, ketua kena mention. Ketua kata, hang bagi kat aku, hang ni hutang. Ketua pula nak pas balik kepada penerima ni, giliran pertama siapa kedua siapa, niat hutang. Kena beritahu dia hutang. Apabila tahu dia hutang, dia akan bayar setiap sebulan. Penting akad, sama ada nak akad sore ataupun akad kinayah terpulan. Wallahu a'lam. Ustaz Roy, terima kasih banyak sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang besok. Besok kita cuti lusa. Hari besok ya apa? Ahad. Kita sambung Isnin. Isnin insyaAllah. Isnin kita akan sambung syarat sah yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Habiskan. InsyaAllah kita akan habiskan. Soalan lagi sebelum kita baca doa. Penerima tak payah angkat hutang kepada ahli-ahli lain ke? Penerima ni dia menerima sebab ketua yang bagi kepada dia. Ketua yang bagi kepada dia, dia terima hutang.
Jadi penerima ni dia menerima hutang. Tak payah angkat hutang kepada ahli-ahli lain. Dan kalau penerima ni dia direct dengan ketua, dia hanya berurusan dengan ketua saja. Cuma apabila next bulan lain, bulan depan, dia kena bayar hutang kepada ketua juga, sebab ketua yang collect. Dia kena bayar hutang kepada ketua, dia berurusan ketua saja. Ahli ni berurusan dengan ketua. Ahli yang tak ahli lain. Betul lah. Penerima tak payah angkat hutang kepada ahli lain. Oh, ni penerima. Baik. Tak apa, penerima ni giliran pertama, contoh. Orang yang menerima giliran pertama, dia berurusan dengan ketua. Dia berurusan ketua. Jadi ketua ni pas kat dia. Dia terima hutang dan ketua ni akad hutang lah. Ketua ijab, jadi penerima qabul. Maka ahli-ahli lain ada 9 orang ahli lagi ataupun 8 orang ahli lagi. Maka 8 orang ahli ni dia berurusan dengan ketua. Dia pas kepada ketua, akad hutang kepada ketua. Akad hutang kepada ketua. Dan ketua dia boleh tasarruf dan dia pula akad hutang pula kepada penerima pertama dan penerima kedua. Begitulah dia punya apa nak panggil? Dia punya pusingan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.